Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, bertemu kembali kita di dalam kita punya session petang hari ini. Di mananya kita nak membincangkan beberapa isu iaitu berkenaan dengan penggunaan elektrik dan juga aircon. Okey. So, baru-baru ni kita dah melihat ada satu video yang the comparison of the aircon. Okey. Apa yang dikomparekan adalah aircon inverter dan non-inverter. Okey, sebenarnya kalau kita nak compare aircon, so kat sini pun kita ada aircon. Okey, kamera shoot kat sini sikit. Okey. So kat sini pun kita ada 3 jenama aircon yang berlainan lah. So kita boleh tengok kat sini ya. Okey, tunjuk kat sini. Okey, tunjuk di sebelah sana. Alright. Okey, so kamera kat sini balik. Okey, so nombor 1, kalau kita nak compare aircon, kita tak boleh compare dalam keadaan yang macam ni. Tengok ah, sebab kita ada cool part. Okey, ni adalah kita main cooling. So kat bawah ni adalah heating yang mana dia akan buang udara panas. So kita tak boleh ada dua benda dalam setempat untuk membuat perbandingan. Dan juga hot air ni dia akan bounce. Dia akan kita panggil sebagai bouncing air. So kalau macam tu, kita tak boleh nak bandingkan aircon dengan just pasang sebegini. Lepas tu kita pakai clamp meter. Alright, lepas tu kita check begitu saja sebab dia kat aircon ni dalam ni dia ada sensor. Mai dekat sikit kita tunjuk. Okey, ini adalah sensor-sensor dia lah. So salah satu dia ni kita panggil sebagai ambient sensor. Okey, apa tujuan ambient sensor ni? Ambient sensor ni apa nama dia? Untuk cut off. Kalau non-inverter dia cut off. Kalau inverter dia ada ramp up dengan ramp down. Sebab itu jangan terkejut. Kalau aircon inverter first kita pasang, memang dia punya AM tu macam rendah sikit. Makin lama dia akan naik. Dan apabila suhu bilik itu mencukupi, so dia akan ramp down. Alright. So, hari ini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan macam mana, apa yang menyebabkan bil elektrik melambung disebabkan oleh aircon dan bagaimana pengiraan tersebut. Okay. So, kita pergi check dulu satu aircon yang betul-betul kita pakai dan sedang running dan bagaimana kita nak kira penggunaan elektrik untuk aircon tersebut. Okay. Jom kita ke lokasi yang kita nak pergi tu. Okay. So, ni tim kita. Halo tim, tu buat apa? Tak nak repair bang. Tunjuk sikit. Mereka buat apa tu? Okay, so kita ada masalah ha. So aircon ni, berapa horsepower ni? 2 HP. Okay, 2 HP ya. Aircon ni 2 HP. So dia adalah type ceiling expose lah. Okay, kita tengok sini adalah ceiling expose. So ini adalah kita punya test station. Okay, so sekarang ni apa yang masalah kat aircon ni? Kita nak tukar benda ni sebab dalam ni Okay. gas akan keluar kalau ni pun. Alright, so tim sedang baiki ya. Mereka sedang baiki valve ni untuk mengelakkan isu leaking lah. So kiranya aircon ni ada leaking lah. Okey, betul kita buka ni lah. Nampak tu. Blazing dia akan panas, kita akan kecut. Nampak tu. So seluruh valve diorang dah buka dah. So mereka akan tukar valve ni seketul. Sebab kat sini dah ada leaking dah. So kita boleh nampak lah. Dia dah start berminyak dah. Alright. So sebelum ke sana kita singgah kejap lah. Kita tengok apa tim kita dah buat. Alright. So sekarang ni kita akan pergi kepada kita punya main office. Kita akan tunjuk bagaimana dan macam mana kita nak pastikan aircon kita betul-betul jimat. Okay. Jom. Ikut saya. Okay. Jom. Okay, so semua harap dengar saya punya penjelasan ni ya. Sebab apa yang kita ceritakan ni berdasarkan pengalaman dan penggunaan kita yang sebenar. Okay, kita tengok dulu. Ni adalah aircon action. Okay, ni adalah aircon action. Boleh zoom sikit kat sini. Okay, so penggunaan current dia dalam 3.67. Okay, so lah ni kita check tengok aircon ni betul-betul dia menggunakan 3.67 ataupun sebaliknya. Jom kita clamp. Okay. Okay, kamera dekat sikit. Tunjuk. Tunjuk kat bawah tu. Okay, memang kita dapat 3.53 lah. 3.53 dan 3.54 lah. Alright. So, sepatutnya aircon 1 horsepower memang kita kena dapat bacaan yang seperti yang dinyatakan dekat sini. Tetapi
apa yang menyebabkan sesuatu aircon tu dia punya M tu tinggi dan macam mana bil elektrik anda akan melambung. Jom saya akan tunjuk dalam sistem pengiraan kita. Kita belanja sikit kali ni. Okay, so buka komputer. Okay, kita buka komputer dulu. Okay, alright. Jom. So, kamera. Alright. So, jadi tadi kita dah tunjuk dekat tuan-tuan dengan menggunakan clamp meter ini bagaimana kita nak check M dan juga berapa M yang sepatutnya ada. Jadi kat sini saya nak share satu video. Saya nak bagi tuan-tuan tengok dulu satu video sebelum. Okay, kamera tunjuk kat sini dulu. Nampak tak dia punya M tu? Nampak tak? Kita tengok dulu. Dia M tu nampak tak? Kita tengok tu. So tengok berapa M tu boleh naik. M tu dia akan naik sampai 5.9 sampai ke 6. Jadi kenapa M ni boleh naik? M ni dia naik bukan sebab saja-saja. Sebab aircon dia kotak. Okey, kita tunjuk sekali lagi. Kita tengok sekali lagi. Berapa M dia? Kita nak tunjuk betul-betul. Dan lepas ni kita akan tunjuk macam mana kita nak kira dah. Kita tengok. Yang mana tadi tak sempat nak tengok, kita bagi tengok sekali lagi. Alright. So, ini adalah punca-punca dia lah. Okay. So, pertama sekali. Bila tuan-tuan dapat bil elektrik, bila dapat bil elektrik, pernah tak tengok kat sini? Kat sini dia akan ada beberapa blok. Dia akan ada blok yang pertama 200, blok yang kedua 100, diikutinya 300 lah. Yang ni saya ambil salah satu bil lah. Okey, so kat sini kita akan dapat berapa kadar satu unit. Contoh, kita pakai aircon 8 jam, tetapi bukan kita pakai aircon saja tak 8 jam tu. Kemungkinan kita punya mesin basuh duk jalan, peti ais confirm duk jalan. So kita tak tahu kita tergolong kat mana untuk ambil aircon punya reading ni. Sebab semua benda jalan secara parallel. Okey. So ini adalah untuk rumah saja. Manakala pula jom kita ambil yang siapa yang ada kedai. Video ni wajib pemilik kedai, pemilik rumah wajib kena tonton. Kenapa bil elektrik boleh tinggi? Salah satu sebab dah aircon. Sebab aircon yang tak diservis macam saya tunjuk tadi, M dia memang tinggi. Hampiri 6. Sepatutnya dalam 3.5, 3.4 macam tu saja. Yang mana tadi kita ukur betul dengan kita punya clamp meter lah. Kita dah tengok dekat dia punya surat beranak kat luar tu, dia tulis dalam 3.6, kita dapat 3.4 ke 3.5, cantik dah aircon tu. Tapi kalau orang yang kita kata kalau kedai dia punya bacaan tinggi lagi. Dia punya rate tinggi sikit. So first 200 unit dia akan cah 0.435. Lepas tu dia akan kira 0.50 lah. Dekat-dekat satu unit dekat-dekat 5 kupang lah. Okey, jom saya tunjuk kat sini dekat saya dah buat satu formula. Alright. So saya tunjuk kamera fokus kat sini dulu. Unit yang tidak diservis berkala. Alright. So pertama sekali saya padam ni dulu. Saya cerita satu-satu lah. Alright. So M usage aircon yang tak diservis lah. Kita tengok sini balik. So M yang aircon yang tak diservis, kita dapat kat sini hampir 6 lah. Okey, kita ambil 6M ni lah. Alright, kita ambil 6. Okey, TNB voltage kita bubuh 230 lah incoming. Okey. Kejap dia punya formula dia dah lari dah. Kejap. Kejap saya buang ini dulu. Kita buang benda ni. Alright, so kita masuk sini balik. So M usage 6.0, TNB voltage 230. So wattage dia kita dapat dalam 1380. Lepas tu hours. Hours dia kiranya kita guna sehari 8 jam lah. Lepas tu monthly dia punya unit adalah 331.2. Andai kata sebab kat sini kita tak tahu yang mana satu jatuh kita punya unit. So dia kan kat sini kita ada 2 kupang, 3 kupang, 5 kupang. Okey, kita ambil purata sajalah.
Kita ambil purata saja. Kita letaklah 4 kupang. Tak kisahlah orang kata apa kita nak letak kat yang ni untuk rumah ke industri, kita letak 4 kupang je dulu. Okey. Kalau 4 kupang, aircon yang tak diservis, dia jadi RM132.50. Yang ni adalah harga dia lah. Tetapi kalau aircon tu kita servis okay, kita main kat sini. Aircon ni diservis. Contoh tadi kita claim kita dapat hampir-hampir 3.5. Okey. TNB voltage 237. Okey. So wattage dia, yang ni kena bawa balik formula lah. Saya darab balik. P equal to IV. Alright. So P equal to IV. Nampak? Dekat wattage pun kita dah nampak perbezaan. Okey. Hours usage sama juga, kita buat 8. Okey. Monthly usage. Alright. Kita ambil ni. Kita ambil wattage ni. Wattage kali dengan 8. Alright. Dia punya formula hilang tak. Lepas tu kita kali 30. Lepas tu kita bahagi 1000. Kita tengok kita dapat berapa. Alright. So per unit kita letak sama 0.40 sen. Payment yang dia kena buat adalah sama dengan unit kali dengan kilowatt per hour lah. Alright. So nampak perbezaan dekat sini aircon yang diservis berkala ni, kita akan dapat hampir-hampir RM77.28. Alright. So aircon yang tak diservis kita akan kena sampai RM132.50. Tengok kat sini. Kena sampai RM132.50. Jadi berapa kerugian yang kita akan alami jika aircon tak servis? So kalau satu unit kita akan alami hampir-hampir RM55 2 kupang. Ini sebulan tau. So kamera dia kat sini sikit. So kerugian yang kita alami ni, satu unit ni hampir-hampir RM55.20 untuk satu unit. Katakan kat rumah dia tu ada 3 biji. Sebab ni kita kat Malaysia saya percaya. Bilik mak pop. Bilik anak mesti 2 orang. Lepas tu hall. So mesti akan ada dalam 3-4 aircon. Kemungkinan tak semua akan jalan dalam 8 jam lah. Kita ambil purata je lah, anggaran sahaja. Alright. So tapi tak semestinya juga semua aircon kat rumah anda 1 horsepower. Ada yang 1, 1.5, 2. Alright. So kita tengok ke sini balik. Jika ada lebihan unit, berapa kerugian yang kita kena tanggung? Okay. So kalau kita ada lebih daripada 1 unit, kalau kita ada 3 unit, nampak satu bulan kita rugi hampir RM165 untuk bayar bil elektrik sahaja. Ya, anda boleh beli aircon yang cekap tenaga, inverter, apa pun sekali. Tapi kalau kita tak servis, macam video yang saya tunjuk tadi, memang akan tinggi. Bukan sekadar bil elektrik saja melambung. Lama kelamaan kompresor pun lingkup. Lepas tu kena tukar unit baru terus lah. Alright. Itu saja sekadar perkongsian pada hari ini. Alright. So siapa yang kalau ada ilmu teknikal sikit, boleh pakai clamp meter. Cek dengan dia punya surat beranak ataupun kita panggil dia punya label kat tepi tu. Tuan-tuan boleh cek tengok berapa yang dia pakai lah. So mesti kena tally. Dia mesti kena menghampiri lah. Kalau contoh dia bubur 3.5, tuan dapat 3.44, kira okey lah. Tapi jangan pula dia naik sampai 6, 7. Kalau naik 12 tu confirm kompresor dah masalah lah tu. Alright. So itu saja daripada kami. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like dan share.